الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجود هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مستحيل وبالخير يا فتح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sedang hadirin hadirat rahimakumullah, diharapkan antum semua dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, rohani dan jasmani. InsyaAllah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, memperbetulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah kepada mana-mana mereka yang menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan. InsyaAllah untuk tidak melengahkan waktu, sambungan kita Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 15. Muka surat 15. InsyaAllah. Hari ini kita balik awal. Saya ada meeting tuan. Tak ada hasil. Nak pergi menikah. Alhamdulillah. Tak boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 15. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Baru nak masuk ke apa? Kata musannif huraian yang kedua, ada menyatakan hukum syarak. Di dalam ruangan ni musannif nak menyatakan kepada kita semua apakah yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan hukum syarak. Sebelum ni kita telah diperkenalkan apa yang dikehendaki dengan agama. Agama itu bermaksud undang-undang yang datang daripada Allah kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk disebarkan kepada sekalian umat. Itu agama. Bermula makna hukum itu. Apa yang dikehendaki dengan erti ataupun makna hukum. Hukum itu dalam bahasa Arab, Melayunya keputusan. Dan makna syarak itu ialah undang-undang. Bila sebut keputusan, mesti ada yang membuat keputusan tu. Siapa dia yang membuat keputusan dalam hukum syarak ni? Undang-undang tadi, yakni hakim dia Allah. Hakim yang memutuskan undang-undang ni Allah. Sebab tu wajib kenal Allah supaya kita mengenali, memahami, meyakini, takut, gerun kepada empunya hukum ataupun yang memutuskan. Kalau kita dekat mahkamah dunia ni, kalau Tok Hakim dah buat keputusan, berani tak nak lawan? Tak berani nak lawan. Banyak cerita ke dalam. Paling kuat pun ke dalam lah, tak adalah kata kena humban dalam api neraka lah. Kalau melawan Tok Hakim atas dunia ni, paling kuat pun duduk dalam. Lepas tu kalau sogok sikit boleh lepas. Kena dengan jumlah dia.
Lepaslah. Ni hukum syarak ni, bila sebut hukum adalah hakim dia. Ada yang menghukum dan ada yang dihukum. Yang dihukum tu siapa? Kita. Yang menghukum tu Tuhan. Yang kita ngaku tidak ada selain daripada dia. Yang kita yakin dialah yang maha adil. Yang kita yakin, yang kita syahadahkan, saksikan dia maha mengetahui segala-gala perkara. Yang kita sendiri yakin dia tu maha bijaksana. Yang kita yakin dia apa? Dia mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hamba dia. Dan dia juga yang mengetahui apa yang memberi mudarat untuk hamba-hamba dia. Apa yang mendatangkan keuntungan untuk hamba dia. Apa yang mendatangkan kerugian bagi hamba dia. Dia tidak bersifat zalim. Hakim yang memutuskan undang-undang ni tidak bersifat zalim. Seperti hakim yang ada di atas dunia ni yang namanya manusia. Betul tidak? Hakim atas dunia ni dia menghukum mengikut undang-undang keputusan yang dibuat oleh manusia. Siapa dia manusia? Yang lemah, yang dhaif, yang jahil, yang ilmunya tidak meliputi seperti ilmu Allah. Betul? Jadi bila sebut yang memutuskan undang-undang atas dunia ni manusia, yang bersifat kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, dengan sebab itu hukum-hukum yang dibuat oleh manusia ni penuh dengan kelemahan, penuh dengan kezaliman. Maknanya menghukumkan sesuatu itu tidak kena pada tempatnya. Memutuskan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Tidak memutuskan dengan tepat. Sebab yang memutuskan itu tadi manusia yang penuh dengan kejahilan, kekurangan. Adapun hakim yang kita nak ceritakan kat sini, yang memutuskan syarak, hukum syarak, undang-undang syarak tadi, dia Tuhan. Apa dia sifat Tuhan? Seperti mana yang kita dah belajar. Siapa dah belajar, dia tahulah, dia fahamlah Tuhan tu bagaimana sifat dia. Maha suci dari sebarang jenis kekurangan. Tidak ada sebarang jenis kelemahan. Maha suci daripada kezaliman. Tidak berlaku zalim kecuali kepada orang yang jahil. Apa maksud zalim? Salah letak. Tak kena tempat meletakkan sesuatu. Kenapa boleh tak kena tempat pula tu? Sebab jahil. Kalau dia bijak, dia akan meletakkan sesuatu kena pada Boleh beza tak? Itu makna adil. Dia meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kena pada tempatnya. Tak tersilap, tak tersalah. Itu adil. Lawannya zalim. Salah letak. Salah meletakkan sesuatu. Itu zalim. Itu hakim yang bernama manusia, yang bergelar manusia. Adapun hakim yang sebenar-benar hakim, yakni Allah, maha suci dari zalim. Maha suci daripada zalim. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu bukan bersifat jahil. Dan yang seumpama jahil, kita dah belajar sifat ilmu Allah, betul? Ada tak benda yang Tuhan tak tahu? Ada tak benda yang Tuhan tak tahu? Maha suci Allah. Ada tak benda yang Allah tak faham? Maha suci Allah. Daripada tak tahu, tak faham, tak reti. Itu semua sifat mustahil bagi Allah. Dia bersifat dengan maha adil, maha mengetahui. Ta'alluq ilmu Allah tu, ta'alluq tanjizi qadim, sedia kala lagi telah ada segala-galanya dalam pengetahuan Allah. Lagi pula tak boleh nak dikatakan hakim yang menetapkan hukum syarak ni dia bersifat zalim.
Kenapa? Kerana dia menghukum, dia memutuskan, dia menjatuhkan hukum kepada apa yang dia sendiri miliki. Dia menghukumkan milik dia ke atas apa yang dia milik. Kita ni milik siapa? Allah. Anggota kita milik siapa? Allah. Roh kita milik siapa? Allah. Segala apa yang kita miliki ni, daripada pelbagai jenis nikmat, kesenangan dan sebagainya ni, gerak-geri kita, panca indera kita, penglihatan, pendengaran, kaki tangan kita ni semuanya milik Allah. Jadi adakah Allah zalim memerintah hak milik dia sendiri? Tidak. Yang dinamakan zalim ni kalau memerintah hak milik orang. Betul? Nak bagi faham dulu. Sebab banyak manusia yang mengatakan Allah tu zalim. Faham baik-baik. Perkataan tu mengkafirkan. Perkataan tu menjadikan seseorang itu kufur dengan Allah apabila mengatakan Allah itu zalim. Kerana zalim itu sifat kekurangan. Suci Allah daripada sebarang jenis sifat kekurangan. Salah letak, maknanya tak sempurna. Kalau ada benda yang Allah buat tapi salah, maknanya dia tak serupa seperti makhluk. Jadi banyak salah dia. Banyak sangat salah dia. Bila kata Allah ni zalim, banyak salah dia. Dia akan menyamakan Allah dengan makhluk. Dia akan mengatakan, meletakkan jahil pada Allah. Dia tidak mensucikan zat Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Banyak silap buat tu jadi kufur, murtad. Orang yang kata Allah zalim ataupun yang mengatakan hukum Allah itu zalim. Bila kita kata hukum Allah zalim, hakikatnya kita mengatakan yang menghukum itu zalim. Betul ke tidak? Ada yang tak faham? Tumpu perhatian. Faham elok-elok. Benda ni sangkut paut dengan ibadat. Benda ni sangkut paut dengan akhirat. Jangan disebabkan kejahilan kita melayang akidah. Jangan disebabkan kepentingan dunia tergadai akhirat. Terlepas peluang untuk duduk di dalam syurga yang penuh nikmat selama-lamanya dengan sebab ada kepentingan dunia. Jaga baik-baik. Itu di antara pantang larang dalam ibadat. Jangan membuat, jangan berkata, jangan beriktikad benda yang merosakkan iman. Sebab tu kita kena tahu dan kena faham apakah perkara-perkara yang menjadi asbab kufurnya seseorang dengan Allah. Itu di antara sebab dia. Mengatakan Allah zalim, mengatakan hukum Allah zalim. Walaupun bukan semua. Dia kata ada dalam banyak-banyak hukum Allah, ada satu hukum yang zalim yang dibuat oleh Allah. Maka kufurlah dia. Na'udzubillah. Jadi itu dia hukum syarak. Siapa dia yang menghukum? Allah. Siapa yang dihukum? Kita hamba. Mau tak mau, kena terima. Suka tak suka, kena terima. Sebab kita ni hamba ataupun makhluk Allah. Baik. Bermula makna hukum itu ialah keputusan. Yakni, tambah sikit, yang dibuat oleh Allah yang maha adil. Dibuat oleh Allah, yang diperintahkan, yang ditetapkan oleh Allah yang maha adil, yang maha mengetahui, yang maha sempurna. Sebut maha sempurna tu masuk semua. Dan makna syarak itu undang-undang. Syarak itu maknanya undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan. Maka makna hukum syarak itu, bila digabungkan perkataan hukum dengan syarak, hukum syarak, dia jadi apa? Memberi makna apa? Maka makna hukum syarak itu keputusan undang-undang. Keputusan peraturan-peraturan yang tertentu. Siapa yang buat tadi? Allah. Berani nak lawan? Lawan kufur. Lawan kufur. Itu je jawapannya. Kat dunia kau selamat. Pun belum tentu. Mati masak.
Mati besok, masak, rentung, dibakar oleh Allah. Sebab apa? Lawan keputusan dia. Bukan masuk penjara tak, masuk neraka. Lawan keputusan hakim dunia, masuk penjara. Lawan keputusan hakim segala sekalian alam, masuk neraka. Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Tak ada boleh siapa yang nak jamin, tak boleh. Tak laku. Maka hati-hati, waspada. Kena hati-hati, kena jaga, kena kawal, kena pantau, kena awasi tindak tanduk dan tingkah laku kita berdasarkan ilmu pengetahuan. Baik. Keputusan undang-undang, hukum syarak itu maknanya keputusan undang-undang, dan iaitu keputusan undang-undang yang dibuat oleh Allah itu terbahagi kepada 5 perkara. Yang pertamanya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, yang kelimanya harus. Benda ni biasa dah kita dengar lah. Biasa kita dengar dah. Oleh kerana biasa kita dengar, kita pun tak peduli nak ambil tahu. Akibatnya ramai yang tak faham dengan apa yang dia dah dengar selama ni. Dah selalu dengar. Macam kita ni dah lama duduk dalam Islam, sebab tu kita tak nak ambil peduli tentang Islam. Macam kita orang Melayu, buat apa nak ambil peduli belajar bahasa Melayu? Betul? Akhirnya bila peperiksaan, corot kantoi bahasa Melayu. Orang bukan Melayu pula dapat keputusan yang terbaik. Sebab mereka belajar, mereka ambil tahu, mereka kaji. Bila periksa dapat markah tinggi. Orang Melayu habis. Sebab sikap apa tadi? Tak ambil tahu. Sombong. Pergasan dah tahu, pergasan dah pandai, pergasan dah faham. Sebab tu sifat pergasan ni payah kalau ada, dan kita takkan nak baiki diri kita sebab dah pergasan baik. Pergasan bagus, pergasan baik. Tu dah sama lah. Ni pergasan dah faham ni. Wajib. Apa macam tak nak dengar wajib. Baik, mari kita tengok betul ke tidak kefahaman yang ada dalam diri kita selama ni, sebelum ni, dengan apa yang dikendaki dalam agama, dalam ilmu. Tengok. Dan erti wajib pada syarak itu ialah barang yang dituntut. Barang tu makna sesuatu lah. Sesuatu yang dituntut. Siapa yang menuntut ni? Allah. Barang ataupun sesuatu yang dituntut, makna yang disuruh ataupun yang diperintah, yakni oleh Allah. Allah tuntut apa? Perbuat. Allah suruh buat. Allah suruh laksanakan. Allah suruh kerjakan. Akan sebagai tuntutan yang putus. Maknanya perintah yang muktamad, suruhan yang muktamad, arahan yang muktamad. Dengan makna yang putus ni, tidak ada tawar-menawar. Surat menyurat tak dilayan. Meskipun surat tu dihantar oleh raja, tak peduli. Allah tak layan. Kalau dah surat daripada raja pun, untuk meninggalkan barang yang wajib ni tak dilayan, apatah kita yang bukan raja ni. Meskipun dia raja, meskipun dia sultan, dia menteri, dia YB, dia datuk, dia datin, dia tan sri, dia tun, tak peduli. Dia hantar surat untuk mengecualikan diri daripada perkara yang wajib, Allah tak layan. Tak peduli. Mesti kena lakukan, mesti kena perbuat, mesti kena laksanakan. Kenapa? Ia adalah barang yang wajib. Mahu, tak mahu, suka, tak suka, rimah, tak rimah, panah, tak panah, tak peduli. Bila Allah kata wajib, semua kena buat.
sekira-kira dijanjikan dengan beri pahala atas mengerjakan dia keputusan yang wajib tadi, barang yang wajib tadi. Jadi siapa-siapa yang membuat, yang melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Allah sebagai wajib tadi, maka layaklah dia mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Layaklah dapat upah dia, gaji dia, iaitu berupa pahala yang besar. Dengan syarat, ada syarat lagi pula tu, mengerjakan dia tadi, dapat pahala tadi, dengan syarat dilakukan dengan cara yang betul, bukan asalkan buat. Contohnya mana ada kat bawah tu kan? Bawah. Yang dikatakan yang wajib ni perkara yang diperintah oleh Allah ke atas kita ni yang namanya mukallaf. Kita ni mukallaf yang diberatkan hukum-hukum Allah tadi, mengerjakan akan dia. Tak peduli siapa pun mesti kena buat sebab perkara ni wajib. Mana kita nak tahu benda tu wajib ke tak wajib? Belajar. Duduk dalam majlis ilmu. Sebab kat kedai kopi, kedai tom yam, duduk celah dapur, duduk bawah pokok, duduk tepi pantai, taknya tahu. Kena duduk dalam majlis ilmu. Duduk majlis ilmu betul. Duduk kat padang golf, tak tahu. Duduk kat pusat snooker, tak tahu. Duduk kat dewan badminton, tak tahu. Duduk kat padang bola, tak tahu cerita ni. Dia boleh tahu pada goleknya, adatnya di majlis ilmu. Sebab tu kena pergi cari majlis ilmu. Sebab kita nak kena tahu apa yang Allah wajibkan atas dia aku ni. Sebab kalau aku tak buat ni besok, masa aku ni. Jadi aku mau tak mau kena ambil tahu benda ni. Supaya jangan ada kewajipan yang aku tertinggal nak buat. Betul? Kalau kita nak pergi puspakom, nak pergi cek kita punya kereta tu, nak diluluskan untuk kita nak gunakan, mesti kita akan tanya, apa benda nak kena ada kereta ni nak kena ada apa ni? Sebab takut nanti kadang ada benda yang tak ada ni. Jadi kita ambil berat, nampak? Sebab takut tak lulus nanti kadang. Begitulah juga kalau hamba tu takut tak lulus hari kiamat besok, takut tak lulus soal munkar nakir besok, dia akan ambil tahu, apa benda yang aku sebagai hamba Allah ni kena buat ni? Apa yang Allah wajibkan atas dia aku aku kena tahu ni. Aku kena ambil tahu. Tu dia pergi cari belajar tu. Sebab dia takut tadi, takut tak lulus hari kiamat besok. Dia kata, boleh bawa kereta, boleh. Walaupun banyak benda yang tak dekat, boleh bawa. Tapi kalau dia jumpa, dalam penjara lah. Ataupun kena bayar boleh. Compound. Kena bayar. Ni kalau kita tak tahu benda yang Allah wajibkan, maka kita takkan buat. Adakah nanti Allah tahu? Dah. Allah tahu dah. Kita ni, perangai kita ni meninggalkan kewajipan ni Allah dah tahu sedia kada lah. Tunggu azab saja. Tunggu azab ni. Jadi orang yang takut, dia akan ambil tahu, apa ni yang Allah wajibkan atas dia aku selain daripada semayang ni aku tahulah. Semayang ni, puasa, selain daripada tu ada ke benda yang Allah wajibkan atas dia aku ni? Apa benda ada banyak lagi. Nak tahu kat mana pergi masjid, pergi surau. Nakna pergi majlis ilmu. Adatnya, ghalibnya ada di surau, di masjid. Padahal belajar agama ni bukan syaratnya di masjid, di surau. Di mana-mana kita pergi rumah guru ke, kita panggil guru bawa rumah kita ke, kita kahwin dengan tok guru ke, itu contoh dia. Contoh dia. Dan sebagainya. Boleh tahu. Mengerjakan atas mengerjakan dia dan diseksa. Maksudnya nak dapat pahala tadi, mestilah kewajipan tu ditunaikan mengikut undang-undang dia. Dia ada peraturan dia. Bukan boleh main ikut suka hati. Kita nak semayang Zuhur pukul 9 pagi, nak puasa malam hari, tak boleh. Nak tutup aurat separuh, bawah tutup, atas buka, bawah buka, atas tutup. Dia ada undang-undang dia. Tak boleh buat suka-suka hati. Nak tutup belah sini, cuping telinga keluarkan sebab ada buah durian ni.
Seketul 3,000. Nak tutup nanti rugi orang tak nampak. Buka lah sikit. Mana? Ada undang-undang tutup. Ada undang-undang tutup, bukan tutup ikut suka tutup separuh, dedah sini. Ada loket pula besar penumbuk sini, 15 juta harga dia. Kalau orang tak nampak nanti sekarang rasa macam sia-sia membazir beli. Lalu dia selakkanlah dia punya tudung dia. Baru nampak. Orang tak tengok buah rantai ni, orang tengok buah lain. Jadi fitnah. Betul? Sebab tu kena tu ada cara dia. Sungguh kita laki-laki kita cerita, mata kita bukan baik, mata kita jahat. Sebab tu dia suruh tutup tadi supaya menghilangkan fitnah pada mata orang yang memandang. Tu tujuan tutup aurat. Kalau tutup tapi memberahikan lagi, tutup tapi menghayalkan lagi, itu namanya tidak sempurna. Jadi wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat. Baru tahu satu hukum dah. Rupanya tutup aurat ni wajib. Tak apalah, tutup ikut suka hati. Tak boleh tutup suka hati. Kena belajar cara tutup. Apa syarat dia? Menghilangkan warna kulit, menutup bentuk-bentuk tubuh, dan menghilangkan maknanya benda-benda kesan-kesan yang boleh menimbulkan fitnah. Kadang-kadang dia pakai dah warna hitam dah, dia pakai dah Allahumma salli Muhammad, dah longgar dah, tapi kadang-kadang masih nampak fitnah lagi. Nampak kesan baju dalam dia, nampak kesan seluar dalam dia, cakap terang-terang biar reti. Jadi orang laki-laki tengok timbul fitnah lah. Timbul. Kalau dia normal lah. Kalau laki-laki penyakit, dia ada penyakit, dia tak peduli benda tu. Yang normal sehat macam saya ni, tu benda memberi fitnah. Buka kitab kan teringat, malam kan nak tidur teringat terbayang. Itu nama fitnah. Jadi dosa. Mula khayal benda macam-macam. Sebab dalam diri kita ni ada setan, ada nafsu dalam hati kita. Hati kita bukan baik. Maka kena tolong-menolong orang perempuan. Khususnya lah. Kena pakai elok-elok dengan niat nak jaga agama, nak jaga diri dan nak jaga agama dan nak jaga Muslim yang lain. Jangan kita menjadi asbab mata orang lain membuat dosa. Dia kata siapa suruh tengok? Dah kau pakai macam tu nak suruh beruk tengok ke apa? Ni pakai seksi-seksi ni. Kenapa nak pergi kat hutan simpan lagi ni? Hutan simpan buat apa? Beruk banyak situ. Saya pakai macam ni nak tunjuk kat beruk, supaya beruk tu berahi tengok saya. Dah tentulah nak suruh orang tengok. Pakai elok lah. Sianlah kita. Nanya. Kita sedang mujahadah nak jaga mata apa dia semua ni. Tayang-tayang. Tak tengok barang baik tu. Tengok jadi dosa. Tak tengok barang baik. Tahu tu ya tu. Dah semua tak kita cakap? Orang lelaki betul tak? Tak kira kopiah tak kopiah, serban tak serban. Kita bukan malaikat. Malaikat lain lah, dia tak peduli. Dia tak ada nafsu. Manusia dia ada nafsu walaupun dia ada ilmu. Betul? Kecuali orang yang betul-betul gerun takwa pada Allah tu lain. Dia pandang tu semua macam batu kayu dia. Kita martabat kita ni sama je. Nafsul ammarah lagi. Jadi tolong pakai elok-elok. Tolong pakai elok-elok dengan niat nak jaga agama diri kita dan agama orang lain. Banyak dapat pahala. Bila mata orang lain terselamat asbab kita, banyak pahala kita dapat. Tapi kalau asbab kita mata orang lain buat dosa, banyak dosa yang kita dapat. Semayang-semayang dah. Tu semayang. Ni dosa bagi yang lain bukan. Habis pahala. Habis pahala. Dimakan oleh dosa-dosa tu. Sebab tu kena belajar. Bukan boleh main tiru-tiru, main ikut-ikut. Sebab ni keputusan daripada Allah. Kalau
nak buat benda wajib tadi ikut suka hati, tak apa dah. Wajib menutup aurat. Bagaimana caranya? Ikut suka hati. Tak apa kalau macam tu. Tak apa kalau macam tu. Mujuk. Pakai tudung, bawah pakai skirt. Tudung lah, pakai skirt lah bawah. Kopiah pakai tak? Kain pelikat sampai pangkal peha pula tak? Tu lelaki pula pergi masjid. Pakai kopiah. Assalamualaikum masjid. Salam. Mana masjid? Lawa bulu kaki. Bulu kaki besar-besar lidi. Lepas tu ada parut pula tu. Duit 50 sen, duit 30 sen. Tentu harah pakai seluar pendek daripada rumah, bekal kain pelikat letak kat bahu, nanti kat masjid pun pakai. Semua tak? Pernah jumpa tak? Pernah jumpa. Kopiah. Kain pelikat pangkal peha. Selak sampai pakai peha. Tu pun bawa handakak. Kalau bawa habit, lagi lah. Bawa handakak. Peha. Kalau lawa tak apa. Bulu roma besar-besar, batang lidi ni. Dengan kurap, dengan panau nampak. Assalamualaikum Cik. Abdulsalam, mana masjid? Mana ni ada kuliah tasawuf mana ni? Tasawuf kuliah. Tu semua tu. Pakai bawa kain pelikat, letak kat atas baru. Pakai seluar bola je ke? Assalamualaikum Cik. Pergi masjid. Lawa tu lah Cik. Boleh lah tak malam. Murah-murah. Dah asal tak pakai kain? Dekat masjid kan boleh pakai lah. Kan kain elok je tu. Tutup lah. Itu tadi kata undang-undang dia bukan ikut suka hati, macam-macam. Yang pakai scarf orang perempuan, dia pakai scarf, tutup rambut je. Aurat. Budak posmen datang, budak JDT datang, JDT dia pula, JMT datang. Budak ninja datang. Tutup aurat ni, ada barang sampai. Satu hari 10 barang dia order. 10 kali dia keluar. Budak ninja dia pun naik muak tengok muka kita. Tak ada orang lain ke beli barang. Duit tak? Laki-laki, tak lelaki. Dia order diam-diam pula tu. Ni perangai tak senonoh ni. Minta izin dulu suami. Sebab yang bayar suami. Bukan main order je. Nyusahkan suami. Sungguh, nak beli apa-apa kena minta izin dulu. Awak saya nak beli ni boleh tak? Nak beli ni boleh? Boleh lah. Ni duit tengah dapat ni. Tengah banyak ni. Boleh dah order. Order lah banyak-banyak sikit. Tak apa. Dia kata nak order ni boleh? Nantilah insya-Allah nanti. Dalam insya-Allah tu dia order dah rupanya. La ilaha illallah. Dah tu sampai bang. RM56 yang ni 30. Kebil. Nak kata ni kan malu kita. Bayar je dia. Jangan jadi bini macam tu lah. Tak elok tu. Akhlak macam tu. Kecuali duit kita. Duit kita lain. Tapi kena minta izin juga. Ada tempat-tempat tertentu. Walaupun duit kita kena minta izin suami. Sebab kita takut beli benda yang salah. Di duit dia dipakai beli baju seksi pula dah. Untuk nak pakai kat luar. Tak boleh, kena tanya dulu lagi. Awak boleh tak? Saya ni baru dapat gaji, saya nak beli baju macam ni, nanti nak pergi rumah kenduri, boleh tak? Untuk lelaki tengok, tak boleh ni beli. Pakai baju lain, beli baju lain. Faham tak tu? Jangan mentang-mentang duit aku, tok lelaki, bukan minta duit dia, duit aku. Tu jaga. Ada undang-undang pula dah, bila nikah kahwin ada undang-undang. Belajar pula situ. Barulah apa yang kita buat tu dalam redha Allah. Duduk dalam redha Allah. Beri pahala mengerjakan dia dan diseksa atas yang meninggalkan akan dia dengan ketiadaan uzur. Dan siapa-siapa yang meninggalkan perkara yang Allah hukumkan wajib tadi, dihukumkan dengan dosa, dihukumkan dengan azab seksaan. Atau orang yang meninggalkan perkara yang wajib tadi dengan ketiadaan uzur. Maknanya kalau dia meninggalkan kewajipan tadi itu dengan sebab ada keuzuran yang dibenarkan oleh Allah, maka tidaklah berdosa dan tidaklah ada janjian azab seksaan atas diri dia. Mana contohnya? Seperti orang perempuan datang haid. Maka ada keuzuran bagi diri dia. Dia tak boleh semayang. Kalau dibuat-buat rajin semayang, haram. Berdosa.
Dia tak semayang itu adalah dia sedang mematuhi perintah Allah. Jangan nak buat rajin telajak pula dah. Tak kira. Tak aku nak semayang juga. Jadi dosa nanti kalau. Ada undang-undang dia. Begitu. Dengan ketiadaan uzur. Ada pun kalau uzur syar'i dibenarkan, itu tak apalah. Tak haram lah. Dia meninggalkan benda yang wajib ni. Dan satu lagi, perkara yang wajib ni bila ditinggalkan hukumnya dia jadi haram. Benda wajib bila tinggalkan jadi haram. Solat wajib tu. Contohnya mana? Seperti ni contoh perkara yang wajib pada syarak. Yang Allah suruh, yang Allah perintah, yang Allah tuntut sebagai tuntutan yang muktamad. Sebagai tuntutan yang muktamad. Iaitu mana? Mengenal Allah. Mengenal Allah Ta'ala. Jadi mengenal Allah Ta'ala ni hukumnya apa? Wajib. Mengenal Allah hukumnya wajib, maknanya mesti. Tak dapat tidak. Tak dapat tidak, mesti. Faham di sini, siapa-siapa di kalangan mukallaf yang tidak mengenal Allah, maknanya dia belum lagi menunaikan salah satu daripada perkara yang wajib. Maknanya dia duduk dalam dosa lagi. Barang siapa yang sedang usaha, dia selamat. Barang siapa yang sedang usaha nak kenal Tuhan, dia selamat. Tapi barang siapa yang peluk tubuh, tak ada usaha nak kenal Tuhan, duduklah dalam dosa. Kenapa? Kerana meninggalkan perkara yang wajib. Apa maksud usaha tadi? Dia sedang belajar nak kenal Tuhan. Awal kitab dulu dah bagi tahu apa maksud mengenal Tuhan. Mengetahui perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Itu maksud mengenal Allah. Maka dapat pahala lah. Dia kata pahala, aku tak heran pahala. Jangan sombong lah. Kat akhirat besok nak pakai pahala banyak. Kalau dunia ni nak pakai duit banyak. Kat dunia ni nak pakai duit banyak. Hidup akhirat besok tak nak pakai duit dah. Pakai pahala. Jadi orang yang pandai cari pahala, kalau sini pandai cari duit, banyaklah duit dia. Tapi kalau pandai cari duit tapi tak pandai jaga duit, jadi jahanam juga. Dia pandai cari tapi tak pandai jaga, jahanam juga, terlongkong kat hidup dia. Pandai cari duit, berjudi, habis jadi muflis. Tu pandai cari tapi tak pandai simpan. Ibadat pun ada. Ada orang pandai buat ibadat tapi tak pandai jaga. Tak pandai jaga pahala ibadat. Akhirnya ibadat tunggang langgang, tunggang terbalik, balik akhirat muflis juga. Sebab apa? Tak gerti jaga pahala. Dia hanya gerti buat ibadat, tapi dia tak gerti jaga. Contohnya mana? Semayangnya banyak, mengajinya banyak, mengajarnya banyak, qiyamulainya banyak, sedekahnya banyak, baca Qurannya banyak, mengumpat pun banyak, berdengki pun banyak, ujub pun banyak, habis licin, tak ada apa tinggal. Itu contoh orang pandai buat ibadat tapi tak pandai jaga pahala ibadat. Nanti balik menyesal, rugi. Dan berdosalah atas yang tidak mengenalkan dia akan Allah Ta'ala itu, bahkan tidak sah agama. Boleh membawa kepada tidak lulus agamanya itu. Boleh jadi asbab tak lulus agama. Agama dia tak lulus, tak sah. Kalau pergi puspakom tak dapat. Dia kata tak lulus ni. Tak lulus. Dia kata tak lulus pun tak apalah. Saya nak bawa dalam kampung ni lah, jalan diam-diam di tengah malam berpula. Boleh? Boleh. Tapi tunggulah kalau jumpa. Sini, boleh tak kalau aku tak kenal Tuhan? Boleh tak aku nak hidup atas dunia ni? Boleh, hiduplah. Tapi kau kena ingat, kau tak boleh lepas daripada dia punya balasan dia. Boleh je. Nak semayang, nak puasa, nak buat apa saja atas dunia dalam keadaan kita tidak mengenal Tuhan. Boleh. Aku tak boleh, Pak? Boleh lah. Tapi salah lah hidup atas dunia dengan tak kenal Tuhan empunya dunia tadi. Nikmatnya kita gatah, nikmatnya kita ambil. Betul. Tapi Tuhannya kita tak peduli. Itu namanya biadab. Itu namanya jahat adab. Itu namanya sombong. Itu namanya jahat. Itu namanya keji. Nikmat dia kau nak, tapi Tuhan dia kau tak nak kenal. Kan? Kan ke tak kan? Kan ke tak kan? Kan lah jawab dia. Baca soalan baik-baik.
Kan ke takkan? Jawabnya kan, bukan ya. Sungguh ke tidak? Tu. Dan seperti sembahyang 5 waktu. Ni contoh perkara yang wajib. Sembahyang 5 waktu. Wajib atas siapa pun. Meskipun dia gaja, bini gaja, anak gaja, menantu gaja, bakal jadi gaja, tak peduli. Orang biasa, orang paling miskin, orang paling susah sekali, dah selagi dia waras, dia berakal, wajib mendirikan sembahyang seperti yang diperintahkan. Makna ada undang-undang dan syarat-syarat yang tertentu. Maka bila dia dirikan sembahyang tadi melengkapi syarat dan rukun zahir dan batinnya, dapatlah pahala. Dapat pahala? Dapat pahala. Makin dia sembahyang makin banyak pahalanya, makin dia sembahyang banyak makin banyaklah pahala, makin banyaklah duitnya ibarat. Kemudian dia pandai pula jaga pahala tadi. Untunglah besok balik akhirat kaya raya mewah, bukan main lagi. Lebih mewah daripada raja atas dunia ni lagi. Jangan main-main tuan-tuan. Nanti tuan-tuan Allah Ta'ala bagi dalam syurga tu bukan macam raja atas dunia ni. Himpunkan segala kekayaan raja daripada awal dunia ni ada, sampailah raja yang terakhir himpunkan. Tak sama dengan nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi kepada orang yang duduk di dalam syurga. Tak sama. Jadi rugilah kalau sebab dunia yang sekejap ni tergadai kekayaan di sana tu. Lepas tu selama-lamanya pula tu. Tak payah kena bayar cukai pintu. Tak payah nak upah cleaner, mop lantai. Masaklah nak panggil cleaner nak mop lantai kita punya mahligai dalam syurga tu. Beribu bilik. Ada pelayan siap, ada khadam siap. Wah. Tak payah kena pergi rumah ngaji rumah ngaji Cawangan Bukit Beruang. Tak ada. Habis dah. Nak ngaji sini lah. Dalam syurga tak ada dah, tak payah nak buat gajin-gajin dalam syurga. Nak pergi mana ni pocik? Nampak bersiap. Pagi ni ada kuliah. Tak ada dah pocik, tu cerita dulu pocik. Sekarang dalam syurga mana ada ibadat dah. Syurga ni tempat berehat. Tempat menjamu hawa nafsu yang selama ni kita duk tahan-tahan atas dunia tu. Sekarang ni Allah bagi apa nak. Dulu tamakkan getah. Telanlah getah-getah ada dalam mahligai. Dulu tamakkan apa? Perhiasan orang perempuan. Pakailah perhiasan daripada hujung rambut sampai hujung kuku kaki. Duduk pun dalam batu permata. Mahligai dia tu daripada batu permata, bukan daripada bancu simen. Tak ada kebilangan lah kalau mahligai dalam syurga tu daripada simen yang dibancuh daripada pasir. Tak. Daripada batu mahligai yang begitu punya dahsyat besarnya tu dari Ada orang kaya atas dunia ni tu? Ada? Mana ada? Tak ada sampai macam tu buat rumah daripada batu permata mana? Ada. Kalau ada pun tepek-tepek tu pun kaca, buat olok-olok. Biar nampak macam permata. Allah balas. Sebab apa? Allah balas dia. Sebab Allah redha dia, bukan sebab dia punya amal dah. Sebab Allah redha. Hamba tu tadi atas dunia dia taat, dia patuh, dia tak merungut, dia sangka baik dengan Allah. Apa je yang Allah bagi, dia terima, dia redha. Ambillah tempat ni, duduklah, Allah tak jadi rugi. Dia maha kaya. Paling lekeh syurga tu ibaratnya langit dan bumi, seluas langit bumi. Bagi penduduk syurga yang paling lekeh amalnya. Paling lekeh amalnya. Begitu keluasan syurga yang Allah bagi. Begitu jajahan dia yang Allah bagi. Nampak tak? Duduklah situ selama-lamanya berseronok. Pagi, petang, siang, malam. Subhanallah. Tak ada benda menyakitkan, tak ada benda menyedihkan, tak ada masalah. Kita ni atas dunia kaya-kaya pun ada masalah datang juga. Betul? Datuk asal ni berkerut je. Datuk tu asal berkerut. Ni masalah bini aku. Ada masalah. Ni Datin. Asal hari ni tak senyum biasa, senyum lebar sampai ke telinga Datin. Ada masalah lah anak ni. Anak pula. Masalah kaya pun hebat pun megah pun ada masalah. Syurga tak ada tuan-tuan.
Tak ada sebarang jenis masalah. Tak ada sebarang jenis kesusahan dan kepayahan maupun zahir ataupun batin. Semua penuh dengan kelazatan, kenikmatan, keseronokan. Duduklah situ selama-lamanya. Tak payah ibadat dah. Dia tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah pergi ngaji Quran, tak payah pergi ngaji Iqra. Tak payah. Nak pergi haji, nak pergi umrah. Tak ada dah. Habis dah. Duduklah situ bermewah-mewah selama-lamanya. La ilaha illallah. Subhanallah. Tiba-tiba kita sanggup melepaskan kekayaan yang begitu dengan sebab kepentingan hidup atas dunia yang sekejap. Mati hari ni kan humban lah segala-gala gitu. Ni kan balikkan kita mati, humban lah semua tu. Betul? Ferrari tak Ferrari, Lamborghini tak Lamborghini, semua hingga menghadap akhirat pula. Habis menghadap dengan keadaan muflis. Dulu atas dunia bukan main megah dengan kekayaan, turun kubur Pakir miskin papa kedana. Na'udzubillah. Jadi sebab tu kena bijak lah. Yang dunia, yang akhirat jangan lupa usahakan supaya dapat menikmati kesenangan kedua-dua ni. Dunia pun dapat kesenangan, kebahagiaan, akhirat lebih-lebih lagi pula. Dulu atas dunia dia dah dapat, Allah dah bagi dia kesenangan yang sementara. Mati dapat kesenangan yang kekal selama-lama pula. Untung dia dua negeri ni. Dunia pun untung, akhirat pun lebih-lebih lagi beruntung. Semayang 5 waktu. Maka belajar semayang. Belajar hukum semayang kerana ada undang-undang dia. Tak boleh semayang ikut suka hati kita. Semayang. Kita orang yang bermazhab Syafi'i, belajar cara solat yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka dapat pahalalah atas yang mengerjakan semayang, makna yang mengerjakan semayang dengan betul. Yang menepati syarat dan rukun. Dan berdosalah atas yang meninggalkan akan dia semayang dengan ketiadaan uzur. Dia tak solat dalam hal keadaan tidak ada apa-apa keuzuran yang dibenarkan oleh Allah, maka berdosalah dia. Sebab tu orang perempuan kena belajar bab haid, bab nifas, bab istihadah kerana melibatkan sembahyang. Takut-takut dia meninggalkan solat dalam keadaan dia masih wajib solat. Dia kena tahu istihadah tu apa benda, bila waktu dia keluar dan sebagainya. Sebab kalau dia tak tahu masalah darah ni, orang perempuan ni, barangkali bila dia tengok dia tak ada keluar darah, dia tak solat. Pada dia, bila aku tak ada keluar darah, aku ni suci lah, makna aku boleh solat. Rupa-rupanya, contoh dia masih dalam haid lagi. Kadang-kadang dia tengok, kenapa awak tak solat hari ni? Ada darah keluar lah. Padahal darah tu bukan darah haid, darah fasad ataupun darah istihadah. Dia wajib semayang macam biasa, tapi dah tak tahu. Istihadah pula contohnya 3, 4, 5 hari contohnya. Dia pun tinggal semayang 4, 5 hari. Berapa banyak waktu tinggal tu? Padahal semua tu dia wajib pun, tapi oleh kerana dia tak ambil tahu tentang masalah darah tadi, jadi dosa pada diri dia. Orang lelaki pun kena belajar. Sebab dia wajib mengajar bini dia besok. Kita orang lelaki-lelaki walaupun tak keluar darah, kena belajar juga bab darah. Kita naik darah, kering darah, panah darah. Tengokkan perangai dia. Tengokkan perangai dia, naik darah. Kadang-kadang kering darah. Dia ajak pergi shopping je, kering darah. Habis dah lah. Tengok dia balik dah bawa katalog, siap. Kering darah. Kita cakap sikit, dia jawab 20 patah, menyirap darah kita. Tapi dah memang pesen ni macam tu. Sabar je lah wahai laki-laki. Sabar, makin banyak sabar, makin banyak pahala kita. Ampunkan, maafkan dia selalu, doakan dia, nasihatkan dia. Tu je tugas dia. Kita nak suruh dia jadi lurus macam kayu pembaris, kau jangan mimpi lah. Betul tak perempuan? Nampak? Bukan saya tuduh, ngaku. Jujur, orang ngaji ni dia jujur. Orang tak ngaji dia tak jujur, dia tak ngaku tu. Orang ngaji je, jadi ngaku tu. Dia lurus pun dia lurus kejap. Kan? Lurus kejap. Dia macam tu. Nak lurus selama-lama minta ampun. Kecuali bila dia mati baru lurus. Bila dia mati dia lurus. Kalau dia hidup, kau jangan haraplah dia nak lurus. Dia lurus kejap. Pagi kan dia lurus, petangan dia belok balik dah.
Petang kan dia lurus, malam kan dia belok balik. Ada macam tu. Kita lelaki nak kena berhenti, dah sabar, bagi nasihat. Kalau ikut perangai dia yang biasa tu, diam kan. Dah memang perangai dia macam tu, dah memang corak dia, acuan dia dah macam tu. Kecuali apabila dia membuat benda-benda yang merosakkan agama, ini kena tegas, ini kena nasihat. Tapi kalau dia bleber itu dah memang dia punya makan minum dia. Jadi zikir astagfirullah, la ilaha illallah. Sungguh doa yang baik. Ya Allah, berilah taufik. Aku tak ada kuasa nak ubah, ya Allah. Aku usaha nasihat. Ingat, engkau dia yang boleh ubah, ya Allah. Bagi aku kesabaran, ya Allah. Jadikan aku suami yang baik. Jadikan aku suami yang pemaaf selalu. Kalau kita sayang bini kita, kita maafkan dia. Kalau kita tak sayang, jangan maafkan. Biar bini kita besok kena humban dalam neraka, betul? Ada suami yang tu. Kalau tak sayang, hidup-hidup ni bakar bini kita. Hidup-hidup ni bakar hidup-hidup bini kita. Kalau kita tak sayang. Takut pula, tak nak pula, tak sanggup pula. Itu api dunia. Kalau api neraka macam mana? Jadi kalau isteri tak nak, kita tak nak isteri dan anak-anak kita dibakar oleh Allah, kita kena maafkan selalu. Kalau tak, api yang lebih dahsyat akan membakar mereka. Kalau tidak, mendapat keampunan, kemaafan, keredaan daripada suami, walaupun suami ini bukan orang baik. Jaga-jaga perempuan. Kemudian belajar dan sebagainya. Nak balik cepat dah, pukul 10.30 dah ni. Pengantin dah tunggu dah, pengantin perempuan dah tunggu. Aduh, sabarlah. Sabar. Dengan ketiadaan uzur dan sebagainya daripada segala perkara yang diwajibkan dikerjakan akan dia. Yang wajib dikerjakan akan dia. Maksudnya benda wajib ni boleh pilih ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Benda wajib tak boleh pilih. Ni masalah tu yang saya kata tadi, kita tak faham. Walaupun kita dah selalu dengar perkataan wajib ni. Tapi oleh kerana kita tak faham, kita membuat pilihan atas perkara yang Allah wajibkan. Kita pilih semayang aja, tapi puasa kita tak nak. Padahal puasa pun wajib. Kita pilih semayang saja, menutup auratnya tidak. Padahal menutup auratnya wajib. Ada yang pilih menutup aurat, tapi tak nak solat pula. Macam-macam perangai lah. Ada kalau laki-laki dia pilih apa? Wajib cari nafkah. Semayangnya tidak. Dia pilih cari nafkah, mengaji fardu ainnya tidak. Padahal dua-dua tu wajib. Sebab tu kita kena belajar. Apa lagi ya Allah? Apa lagi benda yang Allah wajibkan atas diri aku? Supaya kita tahu dan kita kena buat. Mau tak mau, kita sendiri kena uruskan masa kita supaya boleh membuat yang wajib ni. Kita kerja malam, wajib ngaji siang. Kerja siang, wajib ngaji malam. Dia tak boleh lepas. Dengan kita membuat satu kewajipan, maka kita dilonggarkan untuk meninggalkan kewajipan yang lain. Bukan. Ada yang faham macam tu. Saya dah buat apa yang Allah wajibkan. Apa? Semayang. Dah tu yang lain ni tak buat. Sebab dia fikir, saya dah menunaikan kewajipan. Dia faham satu. Maksudnya, dia faham begini. Apa yang Allah wajib, pilihkan salah satu. Bila dah buat salah satu, yang lain tak buat tak apa. Dia faham macam tu. Saya jumpa tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, kenapa saya nak kena mengaji? Saya cari nafkah. Saya ada anak bini. Saya cari nafkah yang halal. Saya dah buat kewajipan. Kenapa saya nak kena wajib mengaji pula? Tu tak faham lah tu. Kopiah tak balik. Sebab tak faham lah tu. Dia ingatkan bila dia cari nafkah halal, bagi anak bini nafkah halal, makna aku tak semayang pun tak apa. Aku tak belajar agama pun tak apa. Sebab aku dah buat kewajipan. Padahal dia baru buat satu daripada berpuluh-puluh benda yang Allah wajibkan atas diri. Kalau kita tak tahu, tak faham, tak belajar, kita ingatkan kita dah buat apa yang Allah wajibkan. Rupanya kita baru buat satu daripada 20 contohnya. Ada 19 lagi perkara wajib yang kita belum buat lagi. Tapi oleh kerana kita tak tahu benda itu wajib, dan kita tak tahu yang wajib ni bukan benda pilihan, kita jadi selesa, jadi seronok dengan dah buat yang satu tadi. Faham tidak? Jadi maksudnya di sini, perkara wajib tak boleh dipilih-pilih. Bahkan perkara yang wajib ini merupakan paksaan daripada Allah. Allah paksa kita buat. Kenapa pula kata Allah paksa? Dalam Islam mana ada paksaan? Ada tempat-tempat yang tidak ada paksaan. Ada tempat-tempat yang dipaksa. Mana tahu paksa, mana dalil dipaksa? Kerana Allah menjanjikan azab siksaan bagi orang yang meninggalkan. Ada denda. Itu buktinya satu paksaan daripada Allah.
Kau tak solat, neraka. Kalau kau solat, syurga. Kau dedah aurat, kau akan masuk neraka. Kalau dah kau tutup, dapat pahala, masuk syurga. Dia tak sama macam benda harus ataupun benda sunat. Itu pilihan. Benda sunat nanti akan datang insya-Allah minggu depan. Apa dia sunat tu? Makna benda yang Allah bagi kelonggaran. Cuma galakkan daripada Allah. Allah galakkan buat benda ni. Bila dapat pahala, masanya terisi dengan benda manfaat. Dapat pahala lagi, masanya terisi dengan manfaat. Dah kalau saya tak nak buat, ataupun benda sunat ni saya nak pilih-pilih je, ikut mana yang saya rasa seronok nak buat, tak ada masalah. Saya nak saya nak buat sembahyang sunat duha je. Qabliyah ba'diyah saya tak nak buat. Baca Quran di luar sembahyang pun saya tak nak buat. Saya suka nak buat sembahyang sunat. Buat, tak ada masalah. Allah tak janjikan azab bagi orang yang tak buat benda sunat. Betul? Jadi benda sunat boleh pilih. Benda wajib bukan pilih. Kadang-kadang ada mak bapak tak faham. Bini dia kata, awak suruhlah anak kita tu dah balik dah. Suruh tutup aurat lah, pakai tudung. Ataupun ajar dia. Tu lelaki dia kata, jangan paksa budak. Jangan paksa tutup aurat. Jangan paksa. Allah paksa. Kita pula yang pandai mengubah, kata jangan paksa. Kena ada usaha. Sebab tu jangan dah jadi batang buluh baru nak suruh pakai tudung. Jangan dah jadi batang buluh baru nak ajar pakai seluar panjang. Waktu dia rebung lagi. Kena didik dah. Jinak-jinakkan dengan pakai tudung, dengan pakai pakaian muslimat, dengan pakai seluar panjang. Dengan sendiri bila dia dah besar, dia tak selesa. Kalau nak suruh tak pakai tudung, dia tak selesa dah. Nak suruh pakai seluar kaki panjang pun dia tak selesa dah. Tahu seluar kaki panjang? Tak pernah, tak ada beli. Tengoklah dekat TikTok shop saya. Apa ni tak support ni? Macam mana saya nak kaya macam ni? Tuan-tuan pakai kereta mewah, saya nak pakai juga Ferrari. Dah, maksudnya seluar kaki panjang tu jangan pakai, kecuali di tempat yang boleh lah. Kaki dia panjang daripada seluar. Sebab tu lutut dia keluar, faham? Sebab tu lutut dia keluar, sebab kaki dia panjang. Itu nama seluar kaki panjang, faham? Tak faham juga. Seluar pendek lah. La ilaha illallah, seluar pendek rupanya. Dah seluar pendek, apa yang panjang? Kaki. Sebab tu lutut dia duduk luar, kaki. Kalau kaki dia pendek daripada seluar tu, seluar panjang, nama dia kaki pendek. Biasakan dia pakai seluar panjang. Nanti dia dah besar, pakailah seluar pendek, dia kata dia tak nak. Sebab dia dah terbiasa daripada kecil. Padahal dia tak wajib pun. Tapi didikan tu. Daripada kecil dia nak kena bangkan pakai telinga dia, mamat semayang. Padahal umur dia baru 7-8 tahun baru. Mamat semayang, tiap waktu ingatkan, pekik kan, marah kan. Nanti bila dia dah akil balik, insya-Allah, bayangkanlah kita dah usaha 3-4 tahun sebelum balik. InsyaAllah Allah bantulah, akan jadikan mudahkan anak kita nak solat. Sebab mak bapak dah bersungguh daripada umur 7-8 tahun, hari-hari pekikkan satu hari, ingat 5 kali satu hari. Bayangkan 4 tahun, berapa ribu kali dah mak ayah dia ingatkan, semayang. Jangan pakai seluar pendek. Jadi lama-lama dia dah tahu lah. Begitu cara. Bukan dah jadi rebung, baru dah jadi buluh pun nak suruh pakai seluar panjang. Kita rajang ni kita. Kita rajang. Cara. Daripada dia kecil tu, biasakan dia. Besok tak susah nak suruh dah. Ni sebab kita sendiri tak ajar dia daripada kecil. Lepas tu bila dah besar baru kita nak suruh tutup aurat, dia menenting, kita pula yang marah. Padahal salah kita. Memanglah dia pun salah juga, tapi yang banyak salahnya kita. Sebab daripada kecil kita tak jinakkan dia dengan benda-benda macam tu. Jadi dia jadi canggung. Canggung nak mengenakan pakaian yang mengikut syariat tu, jadi canggung. InsyaAllah. Usaha pujuk baik-baik. Sebab dia dah dewasa tu lain sikit. Cakap baik-baik dengan penuh hikmah. Jangan dengan cara yang tak, nanti dia jadi lagi liar nanti.
Dia kena pujuk baik-baik. Doa pada Allah banyak-banyak. Yakin usaha kita memberi nasihat tak boleh memberi kesan. Yakin dalam hati yang memberi kesan pada diri dia Allah. Yang boleh mengubah diri dia Allah, bukan nasihat kita. Tapi wajib kita mengingatkan, menasihat, menegur kerana itu bahagian pahala bagi diri kita. Meskipun dia tak berubah-ubah, pahala tetap kita dapat kalau kita niatnya ikhlas dalam nak memberi nasihat. Macam tu. Jangan dengan sebab dia tak nak berubah, kita pun berhenti daripada nasihat. Rugilah kita. Rugilah. Dah malas lah Ustaz. Nak nasihat, dia bukan nak dengar pun, bukan nak ikut. Jadi kita pun berhenti nasihat. Rugilah pahala. Memberi nasihat tu ibadat. Walaupun orang yang kita memberi nasihat tu tak berubah. Dan satu lagi kita kena ingat, tak ada orang boleh ubah orang ni melainkan Allah. Kan Nabi pun ditegur oleh Allah, sedih dengan kematian bapa saudara dia, sebab mati tak masuk Islam. Padahal dah tolong Nabi berpuluh tahun. Sebahagian daripada kejayaan Nabi menyebarkan agama Islam ni adalah hasil daripada orang panggil pertolongan bapa saudara dia. Tapi dah kehendak Allah tak kehendak nak bagi dia iman. Nak kata apa? Tuhan yang maha kuasa, makhluk tak ada kuasa, betul? Jadi Allah ingatkan Nabi, mana kau tak boleh nak memberi iman, kau tak boleh nak beri hidayah pada siapa-siapa. Yang memberi hidayah aku. Kau bagi nasihat boleh lah, pun dengan izin aku juga. Betul? Kita ni nak memberi nasihat pun dengan izin Allah juga. Dan macam mana kita nak bercakap tu? Apa benda yang kita nak cakap tu kalau Allah tak bagi juga? Dan tetapi yang memberi kesan berubah ataupun tidak itu Allah, bukan kita dah. Kita buat asbab saja. Memberi nasihat itu sebab. Ada pun yang mengubah itu Allah. Tetapi Allah tidak akan mensia-siakan setiap usaha yang baik untuk mengajak ataupun memberi nasihat kepada orang lain. Kalau betul apa yang kita nasihatkan dan betul niatnya, tetap dapat pahala walaupun orang tu tak berubah sampai mati. Habis. Dan erti sunat itu minggu depan lah. Minggu depan. Itu sedutan minggu depan. Macam cerita drama. Sebelum masuk episod baru, dia akan tayangkan sekejap supaya kita tertunggu-tunggu. Tengok ada orang angkat pisau begini dekat belakang hero. Tiba-tiba bini dia pegang lesung batu atas kepala lelaki dia. Bersambung kata dia. Bersambung pula dah. Kita pun tak sabar daripada hari ni sampai bila nak minggu depan ni. Ni nak tahu cerita ni tok laki dia tadi kepala dia jadi apa gila hempuk dengan batu lesung. Jadi dia tunggu. Macam tu lah juga ni. Nak tahu benda sunat, tunggu insya-Allah minggu depan. Mudah-mudahan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah memberikan kepada kita semua kelebihan yang Allah janjikan dalam menghadiri majlis ilmu. Saya doakan mudah-mudahan sahabat semua, kenalan semua, pada jamaah sekalian dalam rahmat dan redha Allah selalu, diampunkan segala dosa-dosa zahir dan batin, rohani dan jasmani, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, diberi kebahagiaan dalam rumah tangga, direzekikan anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita suami, isteri, ibu bapa yang soleh, yang bertakwa. Cukup dengan menyebut takwa, akan berhimpunlah segala kebaikan di situ. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat. Kadang-kadang dalam hati isteri kita, dalam hati isteri-isteri kita, banyak sebut 2 kali lah. Takut ada yang terasa, dia kata saya banyak, kenapa sebut 1 je? Isteri-isteri. Kadang-kadang dalam hati isteri-isteri kita ada hajat-hajat yang baik. Moga Allah kabulkanlah. Allah kabulkan asbab ikhlas dia khidmat dengan suami dia. Begitulah juga kadang dalam hati suami kita tu ada macam-macam hajat, macam-macam impian nak bagi kebahagiaan pada anak bini dia. Tapi dia tak mampu. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan. Kerana ikhlas dia mencari rezeki, kerana Allah nak menjaga anak bininya daripada kemurkaan Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat. Sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui segala hajat-hajat hamba-Nya yang tersembunyi di dalam hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing zahir dan batin kita ke jalan yang lurus, seperti mana yang Allah Ta'ala memberi bimbingan kepada para nabi, para rasul dan wali-waliullah. Amin ya Rabb. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.